for MATLAB, I will record this session. And where do you the installer, where do you get the installer for the MATLAB? Okay, go to the Maxwork. Dekat situ memang dah ada, maksudnya UTM memang subscribe MATLAB, so then kamu boleh download. Okay, so sekarang MATLAB kat sini, MATLAB login. Kat sini, okay, Maxwork account sign in. Kamu kena create account lah. Macam ni saya memang dah ada account saya, Zuraini Osman kat situ. Okay. Kamu kena create account guna email UTM, then you get the free subscription of the MATLAB. Maksudnya buat kat rumah pun boleh. Okay, how you get the MATLAB? Okay, so now go to the get MATLAB yang up there kat sini. Then kalau kat sini kan get campus software macam ni, yang ni lah. Okay, kat sini kan saya punya 2021A. Dan kalau kamu nak download untuk the latest one, you may download from here. And all the process you macam kita download semua installer untuk software lah, ikut je instruction. Dan tapi kita kena sign in guna email UTM. Okay, and dekat sini if you want to know more about MATLAB, kamu boleh dapat procedure pun, maksudnya kamu boleh pergi MATLAB on RAM. Okay, kat sini dia banyak features. Okay, contoh kalau kita launch untuk MATLAB on RAM ni, sekejap lambat pula. Kat sini kita boleh belajar deep learning on RAM, dia macam tutorial session but online. Macam ni kan, kalau macam saya MATLAB online on RAM. Okay, saya start a course. Contohnya saya nak ambil course on RAM by using MATLAB. Okay, saya dah ambil satu tapi tak habis-habis. Dia tinggal berapa persen lagi. Okay. Contohnya kan, kita pergi course overview. Kalau hari tu, kejap kita exit course. Kita boleh tengok apa course yang ada dekat dalam ni. Ni ialah my courses. Okay, untuk MATLAB on RAM ni yang tadilah. Saya dah masuk, dah ada 3%. Kalau nak tahu apa benda yang ada dalam MATLAB ni yang kamu boleh belajar, ialah MATLAB on RAM ada, MATLAB fundamental ada, MATLAB for data processing and visualization. You may gunakan semua facilities dekat UTM ni. Kamu boleh belajar. Kalau MATLAB programming technique pun ada juga. Dia ada 10 modul, and this is all about MATLAB. And if you want to learn about AI, machine learning and deep learning using MATLAB, you may subscribe for this module. Nampak banyak. Kita ada machine learning on RAM. You may go to machine learning on RAM. Then you may start a course. Kat situ dia ada video. Maksudnya kita waktu cuti penggal ni kalau tak ada buat apa-apa, you may explore this kind of features in MATLAB. Okay. Dia berguna dekat kamu nanti. Mungkin kamu akan guna suatu hari nanti, tapi my advice is, even though you do by using other software like Python ke apa ke, but the basic thing, the syntax tu macam sama je. Even though masa saya dulu kan saya belajar, saya tak ada C++ punya yang macam sekarang. Dia macam DOS lagi. Tapi the syntax dia ada function, dia ada tu semua sama je. Bila kita dah faham line by line, is easy for us to change between one language to another language. Macam MATLAB ni dia more simpler language. But it more to the current punya situation. Tapi yang ni dia berbayar lah. Cuma kita ambil advantage ni because of UTM bayar benda ni. Kamu ambil dan kamu belajar. And if you want to know about math and optimization using MATLAB, solving non-linear equation. Lepas ni kalau macam kamu in the work field, kamu dapat soalan yang macam contohnya statistical, you have a lot of data. Then how can you easier your task kan? Macam nak menyenangkan daripada sebelumnya kan? Okay, you may use software. And there is image processing and signal processing here. You may learn also. And it is free because you can subscribe it. And if you complete the course, then you get the certificate. Macam tu lah, this is the certificate. Contoh
This is the certificate, completion certificate. Sebab macam tadi kan saya baru 3% je. Jadinya nampaklah kat sini 3% yang complete. Kalau you do all the all the exercise, then you may get the 100%, then you get this completion certificate. Then in your resume, the people, if you uh, if you send your resume to the company, then they may know you have at least that skill, that knowledge on that particular topic. Macam tu boleh. Okay. Sekarang apa yang ada dekat MATLAB, contohnya kat sini saya memang buat kerja menggunakan MATLAB sebenarnya. And in this home, contohnya kat sini kan saya tutup dulu saya punya. And this is your my current directory, which is user, admin, Dropbox, Google Drive. Okay, this is my directory lah. And this is, kejap, kamu nampak tak ni saya punya MATLAB ni? Saya share content my MATLAB. Okay, this is the MATLAB. Okay, so kat sini kita, dekat MATLAB ni kita ada, this is what we call it as command window, and this is current folder. Ini yang saya tengah buat. Saya memang guna MATLAB untuk image processing kat sini. This is my image. What I'm doing with this MATLAB ialah contoh kalau kita nak tengok saya buat apa. Okay, contohnya dekat sini. Saya menggunakan MATLAB untuk proses this kind of image. Bila saya run, ini macam kamu punya coding lah, tapi dia more simpler. Apa yang saya buat dekat sini ialah saya nak cari from, okay, kita tengok, nampak tak figure saya ni? Okay, figure ni, this is not the original one. But after pre-processing, I get this kind of figure. Then from this kind of figure, saya menggunakan edge detection untuk detect the boundary. Kenapa orang buat benda ni nak detect edge detection? Sebab dekat sini kan dia macam kalau AI kita nak classify, bila komputer nak tengok satu daun tu, contohnya dia nak classify, okay yang ni daun pandan, yang ni daun kari, macam tu lah. But we have to give an input to the computer to learn first. In order to computer to learn the input, so we have to give them value. Maksudnya value dia ialah value on age tu. Okay. I share my screen lah. Okay. So sekarang kat sini kan, yang ni ialah my pre-processing, and this is age image after do the global image punya age detection, and this is what the image that I get obtain, and this is the ground truth. I have the ground truth, which ground truth ni sebenarnya student saya yang lukis, and they smoothkan guna Adobe Illustrator. Then bila saya dapat age detection ni, I may compare to the ground truth yang student saya buat ni. Ni kenapa? Sebab kita nak tahu how good is our image obtain. And after we get this for the global image, I improve this to use the local image punya. Tadi kan kita guna satu image sahaja, global, and sekarang saya buat local punya approach, which mean saya tengok daripada Q1, Q2, Q3, Q4 ni, then I get the age dia, then I obtain the image by using the local approach macam ni. Yang ni dengan bila kita compare dengan yang ini ground truth, yang ni kan macam more kita macam mana kita nak tahu how good is our method, itu sebab kita kena compare dengan ground truth ni. Yang sebenarnya this is manual punya lukisan, and manual punya lukisan ni draw again in Adobe Illustrator lah, kat situ kita semuakan. Okay, then contoh kalau kita belajar kan, kalau kita tengok kita punya lecture note kan, yang ni ialah lecture note kita. Ini menggunakan, kita nak guna MATLAB ni. Okay, then kalau kita nak guna MATLAB untuk selesaikan soalan, saya ambil soalan yang dalam kamu punya ni. Okay, soalan dia ni. Sekejap saya rasa saya buka lecture ni dekat dalam Adobe. Okay. So yang ni kan, saya buka balik saya punya MATLAB. Okay.
Ini ialah kalau kita nak ada coding, kita boleh letak dekat dalam ini ialah M file editor. Or if you want to do here, for example kan, kalau this is command window, sekejap, saya nak clearkan semua. Saya boleh clear. Okay, clear all. Dan CLC ialah kita clear command window, and if you want to close our this is your script, kita nak run dia macam C++, kita ada run, semua kita boleh tengok, and if there is error, it will appear in the command window here, and here if you want to do ODE macam yang ni kan, macam soalan dekat dalam lecture 14 ni. Okey, tengok lecture 14 ni kita belajar Euler method, Hughes method yang semalam lah kan kita belajar, and ODE, Ranchkuta, second order, first order. Okey, kalau kita nak guna MATLAB, macam mana kita nak guna MATLAB untuk selesaikan soalan ni? Okey, so contohnya kat sini by using MATLAB kan kita ada soalan dia yang ni. Okay, example kita ialah kita nak integrate 4 eksponen 0.8x tolak 0.5y. Okay, so sekarang dekat sini with, okay, dia bagi this is initial value and x kita daripada 0 sampai 1 menggunakan h 0.5. Okay, so sekarang dekat sini kita kena letak kita punya function dulu dekat dalam M file. Okay, function ni letak dalam M file macam mana? Kita nak new script, macam tu. Open new script, then saya kecilkan sikit lah kat sini. When we open the new script, okay, sebab nak tengok soalan kan sebelah. Okay, so kamu kena write a function ni, contohnya function. Okay, this function f sama juga dengan saya tengah buat yang nota dekat dalam nota yang MATLAB tu. Okay, f kat sini f x, y tutup kurungan, dan kita ada f sama juga dengan okay, dia macam sama kita punya syntax untuk coding yang lain, which is exponent is exp. Okay, bahasa yang lain. Okay, then kat situ kalau kita ada darab, kita boleh letak, kalau kuasa eksponen, kuasa berapa dia ialah eksponen dalam kurungan macam tu. And they have the this kind of function which is dia keluar di guide kita. Eksponen kuasa x ialah dalam tu, kurungan tu ialah kuasa x kita, which is 0.8. Okay, darab x. Okey, bila kita darab x, kita tolak dengan 0.5 darab y. Okey, then we tutup dengan semicolon. Okey, kat sini ialah yang saya buat ni, ialah daripada soalan, daripada example tu, f, x, y ialah yang ni. Okay, then after we get the function daripada soalan tu, so sekarang kita boleh calculate. Okay, so now we want to save this. We can save this as what? Okay, contohnya file dekat sini saya nak save dia sebagai tutorial 14. Tutorial 14 pula. MATLAB week 14. Okay. Save MATLAB week 14 just now. Jadi kita kalau kita save kita punya current directory tu, kita akan dapat ada MATLAB week 14 kat sini. Okay. Lepas tu kita nak buat this calculation menggunakan MATLAB. Okay. T-span ni apa? T-span ni ialah kita punya X value tu 0.51. Kenapa 0.51? Because of our H ialah 0.5 ni. And kita consider X ialah 0 sampai 1. Jadi bila selang dia ialah 0.5, nilai X dia ialah di antara 0, 0.5 dan 1. Jadi kita ikut je kod tu, T-span sama juga dengan 0, 0.5 sehingga 1. Okey, tutup kurungan, and this is
semicolon, then y not. Okay, so sekarang y not sama juga dengan 2. Yang ni ialah daripada sini. Kita mula dengan initial point kita. Okay, so sekarang y not sama juga dengan 2. Okay, lepas tu, okay, yang ni yang kita nak, ni kita kalau kita buat macam ni, maksudnya kita nak value, kita nak keluarkan value x and value y. Okay, then kita nak panggil value x and value y. Okay, kat sini x and y, tutup kurungan. Okay, sama juga dengan ni ODE 45 ni ialah functionnya, maksudnya kita nak guna calculation by using ordinary differential equation, and we have to call again our file name. Okay, file name tu kalau kita punya character, then we put the symbol kat atas ni, iaitu MATLAB just now. MATLAB week 14.m. Okay, then tutup kurungan, tutup yang kat atas tu, MATLAB week 14.m, and span, kita panggil balik, kita nak guna selang ni kan, kita ada comma kat sebelah ni, dan menggunakan initial point dia y not. Okay, y not. Okay, tutup kurungan. Okay, then bismillahirrahmanirrahim. Error using fair. Sekejap. Apa yang error? Okay, salahnya dekat mana my file name tu. File name saya sepatutnya kat sini MATLAB B kan? Jadi apa lagi salah? MATLAB with 14.m file name. Okay, so dekat situ sepatutnya kat situ tak payah ada. Okay, so tak payah ada .m tu. Okay, so sekarang saya dapat x naught ialah, kita punya x naught ialah 0.51 dan yang ini ialah value untuk y naught, y1 and y2. Okay, so this is the demo by using MATLAB macam mana selesaikan ODE. Okay, so saya rasa itu sahaja, then you may try for topik yang sebelum ni apa. Macam tu. And stop recording.